إلى حضرة السيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang dimuliakan Tuan Musa Surau An-Najah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan haji, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayang Allah taala yang pada kita, maka pada hari ini sekali lagi dengan rahmat kasih sayang Allah itu, ya Allah pilih kita lagi dan lagi, dipilih kita lagi dan lagi daripada lorong-lorong, daripada kampung-kampung, daripada taman-taman. Allah jentik hati kita, didorongkan hari kita hari ini kita rasa takut dengan Allah Ta'ala. Kita sahut panggilan Allah Ta'ala. Kita tak jadi orang yang tegal lah. Tegal banget. Diceluk setina 5 kali. Tegal betul. Dipanggil oleh Allah Ta'ala 5 kali. Tegalnya tu ya Allah tak datang. Kita tak jadi orang yang macam gitu lah. Syukur kita. Dipanggil kita datang. Dipanggil kita datang. Ini tandanya apa tuan-tuan? Tanda Allah sayang pada kita. Kalau saat ini kita tak tahu kita berada di mana. Syukur, cenderung bersyukur dan puji kita pada Allah. Allah pilih kita hari ini, diberi kita berpeluang buat satu amal kebajikan yang dilipat gandakan. Dengan kita sembahyang maghrib sekali,
mampu kita nak sembahyang maghrib 27 kali, tak mampu. Harap kongang lah. Memang tak kongang lah kita. Jadi hari ini dengan kudrah yang Allah Ta'ala beri pada kita, dengan syukur yang kita pada Allah, hari ini kita taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit masa ya Allah kumpulkan kita dari taman-taman syurga. Salah satu daripada taman-taman syurga di mana majlis ilmu, itulah di taman syurga kalau nak kenal. Ini kalau di dunia ni kita tak kenal pun taman syurga, ke akhirat jangan nak berangan lah nak lalu taman syurga. Hari ni di dunia kita tak kenal pun panggilan Allah, dekat akhirat jangan harap Allah nak panggil kita masuk syurga, susah kita. Dekat dunia kita tak kenal pun sunnah Nabi, sunnah Rasul, sembahyang berjamaah Nabi pun takut nak tinggalkan. Kita tak kenal pun sunnah ni. Nanti ke akhirat jangan nak berangan-berangan lah. Dia dikenal oleh Rasul, kita takut nanti jadi orang yang tersisih, orang yang fakir, orang yang apa orang lagi nak kata lagi, orang yang muflis di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa ini tuan-tuan? Allah bagi kita ruang dan peluang, Allah beri kita masa dan kesempatan, Allah beri kita sehat dan kekuatan, tapi kita tak gunakan peluang dan peluang itu. Allah bagi masa kesempatan, kita tak gunakan pun masa kesempatan itu. Allah beri kita sehat kekuatan, kita tak gunakan pun sehat kekuatan itu untuk hari kita taat perintah Allah mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh ihsan yang mulia. Satu contoh yang sangat baik yang ditunjukkan tidak lain tidak bukan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ihsan kamil, ihsan yang mukamil, ihsan yang sempurna lagi menyempurnakan. Nabi pun sebut dalam hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak ni kita lah. Jadi kita alhamdulillah tuan-tuan, kita tak pernah mohon pun dia, kita tak pernah mohon untuk kita ni sembahyang satu kali macam dapat ganjaran 10, tak pernah mohon. Tapi ini Allah lahirkan tuan-tuan perempuan buat sembahyang satu waktu diberi ganjaran 10 waktu, buat 5 waktu ganjarannya 50 waktu. Kita tak pernah mohon pun. Tapi Allah pilih kita, tentu ada istimewanya kita. Tuan-tuan, kita tak pernah mohon pun nak sembahyang maghrib satu kali dapat 27, tak pernah mohon. Tapi Allah pilih kita. Hari ini buat sembahyang maghrib dapat 27. Tuan-tuan, kita tak pernah mohon pun untuk diberi kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan tu satu hari ganjarannya 10 kali. Macam 10 hari puasa. Puasa 30 hari jadi puasa 300 hari. Tambah lagi 6 hari bulan Syawal, 360 hari. Puasanya 36 hari je, tapi ganjarannya Masya Allah seperti puasa setahun. Siapa puasa penuh Ramadan ditambah 6 hari Syawal, ini siapa tuan-tuan? Kata umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat-sangat bertuah, subhanallah. Tuan-tuan, dalam hadis berhubung kita, mudah-mudahan Allah letakkan kita dalam golongan orang-orang yang Allah pilih insya-Allah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqul khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla man ahsana al-wudu wa sallahunna man ahsana al-wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahadun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahadun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabah. Ini tentang bukan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, sesiapa yang memelihara solat yang 5 waktu, dia kata siapa yang dapat jaga solat fardu 5 waktu, Allah Ta'ala, dia kata kerana Allah Ta'ala dan dia ini menyempurnakan wuduk dia dan solat itu dalam waktunya, dan dia rukuk, jaga rukuknya dan jaga khusyuknya, apa dia dapat? Dia kalau lepas tu satu hadis tentang sembahyang wuduk juga, sembahyang juga, ada 6 perkara kan, yang lepas yang ini kita lihat ada 5 perkara ataupun 4 perkara, sini 5 perkara lah. Siapa yang jaga sembahyang fardu dia dengan wuduk sempurna dan solat dalam waktu yang sempurna, dan dia rukuk dengan rukuk yang sempurna dan khusyuk yang sempurna, 5. Yang lepas 6.
kana lahu adalah bagi dia itu ala ahdun, dia itu ila ala Allah ya ahdun, orang ini letak dalam janji Allah. Syarat ada 5 lah. Orang ini terletak dalam janji Allah. Janjinya apa? Ayyaghfira lahu, Allah Ta'ala ampunkan dia. Kalau ada 5 ini, apa dia? Dia sembahyang itu dengan wuduk sempurna ya. Satu, apa dia? Sembahyang dalam waktunya, lagi rukuknya, lagi khusyuknya. Maka orang ini letak dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaf'al, dan siapa yang tak dapat buat perkara tersebut, dia tak jaga sembahyang, dan dia sembahyang tu wuduknya tak sempurna lagi, sembahyangnya sendiri tidak dalam waktu, rukuknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna, wa man lam yaf'al, itu maksudnya siapa tak dapat buat perkara itu, falaisa lahu 'ala Allahi 'ahdun, maka orang ini tak terletak dalam janji Allah. Orang ini tidak terletak dalam janji Allah. Janjinya apa? Janji untuk diampunkan. Sembahyanglah, tapi tak letak dalam janji Allah untuk diampunkan. Wuduk lah, tapi tak terletak dalam janji Allah untuk diampunkan. Rukuk lah, khusyuk lah. Namun kenapa tak sempurna sembahyang? Biasa kerana tidak sempurnanya khusyuk, kurang sempurna. Sebab itu saya ajak tuan-tuan, saya merayu orang tempatan sini, kalau rasa kita sembahyang kita tak khusyuk kan, hari ini datanglah solat berjamaah. Saya merayu sangat tuan-tuan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita rasa takut, sekarang dengan Allah Ta'ala antar tentera, kita anggap sebagai musuh. Sebenarnya ada kebaikan sangat pada kita umat Islam yang mengaku Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai ikutan. Sekarang Allah Ta'ala uji kita orang Islam. Apa ujian kita? Kalau dulu kita kata COVID-19 tu awal-awal bulannya, hujung bulan 9 kan, bulan 3 kita di PKP kan. Kita ditahan, tak ada keluar rumah, tak ada ke mana-mana. Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan. Langsung di masa itu kita gunakan masa sungguh-sungguh untuk Allah. Masing-masing merayu pada Allah Ta'ala, masing-masing berdoa pada Allah, masing-masing jaga zikir harian, masing-masing jaga bacaan Al-Quran, masing-masing buat hubungan baik dengan ahli keluarga. Allah angkat musibah tu, Allah ambil sampai tinggal 3 orang. Jadi kosong, tinggal sifar jangkitan dalam negara kosong tuan. Hari ini manusia telah lalai kembali, Allah pulangkan semula. Allah pulangkan semula. Saya tak nafikan kalau akan terus meningkat. Saya tak nafikan tuan. Mungkin Ustaz Hadi dah biasa dengar, live Imarat pun biasa saya sebut ya, azab Allah Ta'ala ni akan turun pada kita. Macam mana itu tuan Haji? Macam tasbih putus tali. Jaga ya, azab Allah Ta'ala akan turun macam tasbih putus tali. Kita umat akhir zaman tuan, akhir Nabi kan, akhir umat kan, akhir umur, jaga-jaga. Azab Allah Ta'ala akan turun macam tasbih putus tali. Tasbih kalau putus tali, berterbarai demi batu-batu tasbih. Ada kalau bernasib baik kan, putusnya tali tasbih itu, kalau tasbih itu ikatan dia ketat, dia putus, dia jatuh sebiji. Mungkin dia jatuh sebiji, kemudian dia bergoleng-goleng, dia berhenti ke satu tempat kerana dia ada tempat yang memberhentikan dia. Itu dia berhenti, kemudian jatuh lagi satu, mungkin jatuh lagi satu, kemudian dia bergoleng-goleng, dia berhenti, mungkin dia berhenti, kemudian jatuh lagi satu, dia bergoleng-goleng, mungkin dia berhenti. Tuan-tuan, ini musibah Allah, ini penyakit ni tuan-tuan. Dia akan turun macam tasbih putus tali. Mungkin dia belum berhenti lagi, penyakit lain sampai. Mungkin dia belum dapat selesai tuan-tuan. Kita tak dapat selesaikan lagi, belum dapat cari ubatnya lagi. Batu tasbih belum berhenti lagi, satu lagi dah jatuh. Satu lagi jatuh tu, mungkin belum sempat lagi dia bergalih daripada tempat dia jatuh, dia kena hempap lagi batu satu. Agaknya mana? Ini tasbih putus tali bukan main. Musibah Allah Ta'ala akan datang begitu. Tapi apa kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi? Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, kalau di tempat kita ni berlaku 3 perkara kan, saya dah sebut kan, yang lepas rasanya. Bulan lepas tak datang, bulan lepas ponteng, bulan lepas hantu orang rumah pergi IJN. Kali ketiga pergi IJN, tuan ni doa kawan-kawan lah. Nanti kan tak habis cerita ni pula. Allah, saya pun tak tahu, Allah Ta'ala tunjukkan keajaiban dia. Bulan Ramadan dah macam tak boleh jalan dah orang rumah dah. Ambil darah, masuk hospital, 3 hari duduk hospital. 3 hari tak boleh macam dah nak jalan, dah tak boleh jalan, tapi boleh jalan lagi dah. Nak ziarah tak boleh, apa tak boleh.
Bulan 6 masuk pergi ke IJN. Dia kata nak buat untuk jantungnya yang ada masalah. Nak masuk belon ke apa ke tak, saya pun tak faham lah. Kita pun tak sanggup merayu, minta balik. Nak bookingkan tempat kan, nak bookingkan katil, kita balik. Bulan 7 datang lagi. Bulan 8 tu datang lagi tu memang kira serah diri je lah. Memang serah diri bulan 8. Buat ultrasound tak faham, saya pun tak faham bahasa dia. Entah masuk kolong ke apa benda, saya pun tak faham. Kalau ikut bilik doktor yang kedua, dia kata apa? Ini duduk dalam ward ni. Allah, selesai, saya kata alhamdulillah. Patut saya kuliah sini tu, patut saya kuliah sini. Ya. Tapi alhamdulillah, apa kata doktor pun dia jumpa doktor pakar tak lagi. Doktor pakar kata apa? Awak hari ini secaskan daripada IJN. Awak baliklah. Dia tahu yang datang lagi lah. Yang dulu datangnya jantung itu bengkak, yang dulu datangnya darahnya sumbat, yang dulu datangnya kencingnya darah. Ya Allah, Allah Ta'ala gadaikan tu semua. Tu saya tak datang yang lepas satu, itu Ponteng. Selepas daripada LHDN tu bang. Hari LHDN tu pergi. Betul, pagi tu. Jadi tuan-tuan berkait Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita datang berjamaah ni tuan-tuan. Rupanya kita tergolong dalam tiga perkara dalam hadis. Semua ambil perhatian baik-baik. Kenapa musibah Allah terus turun hari ini? Bertambah lagi kerana kita lalai. Kita mesti minta maaf kerana kita lalai. Kita lalai dengan perintah Allah. Azan Allah nak kita buat apa tuan? Nabi buat perkara apa tuan bila azan? Kita lalai atas perkara itu. Yang pertama kata Allah Ta'ala, azab di kampung ini aku akan tangguh. Bukan aku turunkan, tidak. Aku akan tangguh. Sekiranya apa ada? Sekiranya di kampung itu ada perkara ini, ada orang yang ya'muru masajid Allah. Ada orang yang ulang alik hidupkan rumah Allah. Orang yang terus hidupkan rumah Allah. Saya pernah sebut tu. Sekarang kurang ni. Kurang sangat orang yang suka nak hidupkan rumah Allah. Sekarang ni orang tak tahu lah. Nak kata bahasa apa nak cakap ni. Budak kan, dia ada bahasa lain tu ada. Ya, yang kedua sekali kata Allah, selagi ada orang yang berjumpa, berpisah, berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, dua perkara. Yang ketiga apa kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi? Selagi di kampung itu ada orang yang bangun di hujung-hujung malam, dia beristighfar kepada Allah untuk diampunkan diri dia, diampunkan seluruh umat. Tuan-tuan, kalau tiga perkara ini berlaku di kampung kita, aku tangguh kata Allah. Tapi kalau kita kata tiga-tiga ni ada ni tuan berlaku, kita kata ada berlaku. Ada ni ada berjamaah masjid. Adakah sekarang yang datang ke masjid ni ada 1/3 daripada jemaah kampung? Kita kata macam itu. Kalau tak ada nak macam mana lagi? Mana masih lagi lemah lagi kita. Yang kedua, adakah telah 1/3 yang hari ni berjumpa, berpisah, kasih sayang kerana Allah? Belum jumpa lagi. Adakah 1/3? Begitu juga tuan, adakah 1/3 orang kampung kita ni yang bangun malam dia merayu pada Allah? Ini tuan, kalau 1/3 ni, kalau 3 perkara ni, tuan-tuan, kita sungguh-sungguh buat. Orang kampung kita buat sungguh-sungguh, orang bandar kita buat sungguh-sungguh, orang negeri kita buat sungguh-sungguh, satu dunia ni orang Islam buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, janji Allah, aku tangguhkan musibah, bukan aku turunkan. Sekarang kenapa turun? Tuan-tuan, nak tarik musibah yang ada sekarang, dah tak ada cara lain tuan-tuan. Baliklah kepada Allah. Allah panggil datang, buat hubungan kasih sayang, bangun di hujung-hujung malam, merayulah pada Allah. Kalau nak musibah yang ada ni Allah ambil, baliklah kita kepada Allah. Baliklah mengikut cara yang Allah Ta'ala hendak. Yang sekarang manusia banyak telah lalai perkara ini. Tuan-tuan berkata Allah Ta'ala, hari ni kalau kita tadi tu sembahyangnya tak dapat jaga, rokoknya, khusyuknya tak dapat jaga, jangan harap untuk dapat pengampunan Allah. Mungkin akan dapat juga. Falaisa lahu, kalau dikatakan tak adalah perkara itu, perkara apa? Dia tak sembahyang, ataupun perkara apa? Dia wuduk tak sempurna, perkara apa? Rukuk tak sempurna, perkara apa lagi? Khusyuk tak sempurna. Falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka orang ini tidak ada perjanjian Allah pada dia. Perjanjian apa? Allah tak janji untuk dia diampunkan. Tidak. Allah tak janji untuk dia diampunkan. Disebut dalam hadis ini, insyaallah, insya'a ghafara lahu. Insyaallah, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah ampunkan. Walaupun sembahyang dia tak khusyuk, insyaallah Allah ampunkan. Walaupun sembahyang tak sempurna, insyaallah Allah ampunkan. Itu kalau Allah hendak. Wa insya'a, kata dalam hadis ini, dan
dengan izin Allah, adzabah, Allah boleh azab orang ini. Tuan-tuan, ini sembahyang. Orang sembahyang sungguh-sungguh sembahyang kesian. Sembahyang tapi diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa tuan hari ini kita sembahyang juga, tapi tak ikut cara orang yang tunjukkan kita cara sembahyang. Tuan nak kenal siapa yang tunjukkan saya sembahyang? Tuan nak kenal siapa yang tunjukkan saya sembahyang? Sebab itu dalam hadis kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Yang tunjukkan kita sembahyang siapa kalau tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi tuan kalau tak Rasulullah? Maka tidak boleh tidak, jangan lari daripada cara dia. Tuan-tuan, jangan kita bernasib malang. Jangan malangnya apa? Hari ni kerana kita endah tak endah, kita buat tak kisah dengan cara Rasulullah ni. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut apa? Man ahya'i sunnati, kata Nabi. Man ahya'i sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku, sesungguhnya orang inilah yang cinta kepadaku. Hari ini sunnah Nabi pun kita tak bawa. Siapa boleh cakap dengan mulut ke aku cinta engkau ya Rasul? Sunnah Rasul pun kita tak nak bawa. Sedangkan Nabi letakkan dalam perkataan Nabi sendiri, man ahya'i sunnati faqad ahabbani. Siapa yang amalkan sunnahku, dialah orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, orang inilah bersama-sama aku dalam syurga. Nabi letak syarat tanpa nak masuk syurga Allah Ta'ala bukan susah. Kawan kata bukan susah nak masuk, senang. Bukan senang tuan-tuan, susah. Jadi mana satu? Bukan susah nak masuk syurga, senang. Bukan senang nak masuk syurga, susah. Susah kenapa? Kerana kita tak taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, susah nak masuk syurga. Taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, senang masuk syurga. Baru sebut di Masjid Batu Lima, saya sebut ni, saya nak sebut sama ni. Tuan-tuan, puan-puan semua sekali dalam jemaah kita hari ini. Kata orang alim kita, ulama-ulama sebut, tuan-tuan dan saya, kalau nak berjaya dalam hidup di akhirat, tuan-tuan, bahasanya begini disebut, sesiapa yang nak berjaya dalam agama ini, tuan-tuan, tidak boleh tidak, ini kita kena taat perintah Allah. Satu, siapa nak berjaya di akhirat, dekat dunia ni, satu kena taat perintah Allah. Satu tu tak cukup, ulama kata tambah lagi satu. Nak berjaya hidup dalam amal agama ni, nak berjaya, apa dia yang pertama? Kena taat perintah Allah. Tak cukup, ulama kata yang kedua apa? Mesti taat perintah Allah. Yang kedua, ikut sunnah Rasulullah. Hari ni kita ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Sembahyang kita ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Hari ni kehidupan kita ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Percakapan kita ni ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Ulama susun dah bagus dah bagi kita faham. Tuan-tuan dan puan-puan, saya semua sekali dah, kejayaan kita ni semua dalam amal agama Islam ni, tuan-tuan, sejauh mana saya, tuan-tuan dan puan-puan, dapat taat perintah Allah. Satu cukup ke? Tak cukup, mesti ada yang kedua, ikut sunnah Rasulullah baru berjaya. Sebab apa? Bila kita beramal, buat satu amal kebajikan, ikut orang yang Allah Ta'ala hantar, insan yang sangat mulia, insan yang sangat sempurna. Sampai orang ulama kita apa? Insan kamil mukammil. Insan sempurna, dia yang menyempurnakan. Kita nak ikut saudara siapa lagi? Kalau tak ikut insan yang sempurna, nak ikut siapa lagi? Kalau kita dah ikut pun kita tak boleh sempurna, itu antara kita dengan Allah. Macam tadi sembahyang, tak dapat nak buat 5, kita buat juga sungguh-sungguh. Dah sembahyang awal waktu dah sembahyang waktu dah, rukuk pun dah buat juga, sujud pun dah buat juga, khusyuk tak dapat juga. Orang ini kerana apa? Tak cukupnya 5, Allah azab dia. Dia tak dapat letak dalam janji Allah Ta'ala untuk diampuni. Tapi kalau dengan rahmat kasih sayang Allah tidak ampunkan, diampuni. Kalau tidak disebut, kalau Allah nak azab, tuan-tuan diazab. Tapi kita hari ini pilih ampun, kita pilih azab. Tentu kita pilih ampun Allah. Tuan-tuan yang ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya letak di depan saya ni, mudah-mudahan semua dapat pandang. Tuan-tuan, hari ini kalau lampu tak hidup, tak ada karen kan? Okay, tak ada karen. Okay, saya pernah buat contoh kat sini. Ini lilin besar. Kita hidupkan lilin untuk apa? Untuk kita terangi rumah kita kan? Kita hidupkan lilin untuk apa? Untuk terangi rumah kita malam hari. Kerana apa? Hujan lebat, angin ribut, maka pokok tumbang, hempak wayar. Mana karen tak hidup, maka kita akan hidupkan rumah kita dengan pelita ataupun sentir ataupun lilin kita hidupkan. Bila kita hidupkan, kita tengok dekat keliling tingkap itu, nampak ada makhluk Allah berebut-rebut nak masuk rumah. Rebut nak masuk. Ada terbuka ruang sikit ini masuk. Apa makhluk tu?
ngaji nasihat. Apa makhluk tu? Musim burung, musim hujan, musim sejuk, kan? Hidupkan lampu malam, lampu semua tak ada. Kita hidupkan lampu ni, makhluk masuk. Dia berebut-rebut nak masuk. Kita nampak satu masuk. Pantang ada ruang dia masuk. Pantang ada ruang dia masuk. Apa nama tu? Kalkatu. Kena kalau nek jaringan laron. Oh, laron kalkatu pula. Ni saya ngomong laron mau. Jenenge laron ke. Namanya kalkatu. Saya hidupkan lampu, tuan-tuan semua. Saya sama dengan tuan. Bila kita hidupkan lampu ni, api tak ada kan. Kita nak apa dengan lampu tu? Nak terangkan rumah cahaya ya. Tuan-tuan, buka pintu tu tinggal. Laron tadi tu berebut-rebut masuk. Dia pergi mana? Dia main-main dalam rumah ke? Main-main merembet-merembet kan? Tak. Dia datang, dia pergi lampu kan. Saya cakap dengan laron, "Hei laron, aku nguret ke kini tino ke orang makan kowe." Kita kata, "Hei laron, aku hidupkan lampu ni, aku tak nak bakang kau laron. Pergi laron, pergi." Tapi laron tu datang juga. Pergi laron, pergi, datang juga. Datang tadi jalan kaki kan naik sayap. Datang terbang ke tak? Bila dia datang, kita dah halau dia datang juga. Dia cecah api, dia apa jadi dengan dia? Kobong tau sayapnya. Jadi balik jalan kaki kan? Balik jalan kaki tentang datangnya sempurna. Kita dulu dilahirkan ibu bapa kita sempurna, ya Allah, bersih kita sempurna. Besok kita nak balik tak sempurna ke? Saya hidupkan lampu, saya tak nak bakar laron. Tapi dia datang, dia bakar diri dia sendiri. Tuan-tuan ulama kata apa? Sekarang, manusia sekarang ni sedang sibuk membakar diri-diri dia. Sekarang ni, manusia sedang sibuk bakar diri dia. Dia tak ikut kehendak apa yang Allah hendak. Dia sibuk sekarang. Tuan-tuan, saya nak kata Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka. Allah Ta'ala jadikan neraka untuk bakar kita kan? Allah Ta'ala jadikan neraka bakar kita kan? Untuk bakar siapa? Untuk bakar hamba yang bernama manusia jin ke? Tidak, tuan-tuan. Tapi kenapa kita masuk ke sana? Kerana hari ini memang kita cari jalan nak masuk sana. Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka. Jadikan neraka sebagai motivasi kita. Hari ini kalau aku buat perkara ni, masuk ke sini, kita tak nak. Itu bukan kampung saya. Neraka bukan kampung kita. Kampung kita semua syurga. Dulu datuk kita datang daripada syurga. Kita nak balik ke kampung datuk dulu, kampung asal. Tapi hari ini manusia sibuk tak? Ya Allah, kasihan. Manusia sibuk tinggalkan sunnah, tinggalkan perintah Allah, sibuk nak menjerumuskan diri dia ke dalam neraka Allah Ta'ala. Macam kalkatu tadi lah. Macam kalkatu tadi, macam laron tadi kalkatu tu kan. Kita dah kata jangan. Aku ni duduk lampu nak terangkan rumah ni. Kau jangan. Tapi dia halau dia datang. Manusia, inilah hakikatnya kehidupan kita sekarang. Nabi telah pegang pinggang-pinggang saya. Nabi telah pegang pinggang-pinggang kita semua. Jangan. Nabi dah pegang dengan hukum syariat dah pegang. Jangan itu tempat tu jangan pergi. Itu neraka tu jangan. Gambaran dah diceritakan semua Quran hadis dah jelas dah jangan. Tapi kita hari ni sibuk melepaskan tangan Nabi. Sibuk kita lepaskan. Tak nak. Aku nak pergi juga situ. Bila pergi situ apa jadi tuan? Macam kalkatu, dia pergi dalam keadaan sempurna, balik dalam keadaan jalan kaki. Pergi berkepak, balik kosong. Kesian. Jadi inilah hakikat kehidupan kita hari ini, tuan-tuan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalai pada perintah Allah. Sebab itu saya katakan kita bangkit sekarang, tuan. Kalau tuan-tuan yang nak senyum muka semula, nak senang keluar, nak merdeka, jiwa raga nak merdeka lah sekarang, hari ini kita kembalilah kepada Allah. Tuan-tuan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala, coronavirus ni akan terus lagi. Ini di live saya, dia akan terus lagi banyak. Kalau manusia terus lalai, Allah teruskan turun macam hujan. Manusia terus lalai, Allah akan turunkan lagi. Bila kita ingat kepada Allah balik, Allah akan kurangkan macam bulan Mei, Jun, Julai. Dia kurangkan. Lalai lagi dinaikkan. Takkan hilang tu. Jadi nak elakkan daripada perkara ini terus turun dan terus berjangkit. 3 perkara jangan tinggalkan. Satu apa dia? Bila Allah panggil, datang. Sebab itu Allah kata, selagi ada di kampung itu orang yang ulang alik rumah masjid. Allah kata, aku tangguhkan musibah. Apa tadi yang kedua? Selagi ada orang yang buat hubungan kasih sayang semata-mata kerana Allah, aku tangguhkan azab musibah. Yang ketiga apa dia? Selagi di kampung itu ada orang yang terus bangun malam merayu pada Allah untuk dia diampunkan, aku tanggung musibah. Guru saya kata apa? Kita kongsi maklumat. Guru saya cakap, sekarang ini
Untuk tolak musibah Allah, dah tak ada cara lain. Semua kena beristighfar. Bukan 100 kali, bukan 1000 kali. Istighfar yang tidak henti-henti. Ingat, astaghfirullahaladzim. Sekarang ni ubatnya istighfar je. Tuan-tuan nak cari apa? Kita nak cari apa? Nak cari vaksin je. Vaksin pun tak sampai lagi. Bertambah. Tuan-tuan percaya, tengok. Ni bukan saya cakap ugut lah, tak. Bukan saya kata ni, percaya je. Tuan-tuan tengok. Kalau manusia terus lalai, Allah terus turunkan. Manusia sedar, Allah tarik balik. Sebab janji dia, selagi berlaku perkara itu 3 tadi, aku tangguh. Bukan aku turunkan. Sekarang telah turun. Maka tak ada lain, tuan-tuan. Istighfar banyak-banyak. Hati jadi bersih. Meraya pada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan jadi di sini. Dalam rangka pertama tadi apa dia? Kekuatannya ialah solatnya dengan berjamaah. Di mana, tuan-tuan? Di tempat azan diazankan. Berapa waktu, tuan-tuan? 5 waktu. Dia tak ada lagi. Dia ada perkara ni kena syiarkan. Sembahyang 5 waktu kena syiar. Apa lagi? Sembahyang 2 hari raya kena syiar. Jangan tak syiar. Sembahyang Jumaat syiar seminggu sekali. Sembahyang 5 waktu syiar 5 kali sehari. Sembahyang hari raya syiar 2 kali sehari. Syiarkan. Biar orang nampak, oh ni semua hari raya ni. Ini semua hari raya ni. Setahun 2 kali je. Ini hari Jumaat ni. Ini hari Jumaat ni. Seminggu ni seminggu sekali je. Oh, ini rupanya sembahyang fardu ni. Ini sembahyang fardu ni. Ini 5 waktu. Satu hari 5 waktu. Tuan-tuan, hari ni kalau kita berbondong-bondong, kita raih panggilan Allah, kita tunaikan kehendak Allah, ikut sunnah Rasulullah, tuan-tuan, saya yakin bulan Oktober ni Allah Ta'ala angkat musibah. Saya yakin semua bangkit, berbondong-bondong rumah masjid, hubungan erat kasih sayang yang ada pertelangkahan lagi, berbondong-bondong hari ni, kita berlumba-lumba, kita sendiri lumba dengan kita lah. Kita bangun malam meraya pada Allah. Sekurang-kurangnya hari ni minta ampun pada diri sendiri. Sekurang-kurangnya lagi kita tambah pada keluarga kita dan seluruh orang kampung kita, semua Islam soalan. Itu dah lebih dah tu. Maka insya-Allah Oktober coronavirus tak ada. Tak payah tunggu 2021, tak payah 2020. Sungguh saya berat tuan-tuan hari ni, sekurang-kurangnya 3 ini dilakukan oleh 1/3 penduduk kampung. 3 perkara ni sekurang-kurangnya dilakukan 1/3 penduduk kampung. Tuan pengusi penduduk kampung kita ada berapa? 1000 lah ya. Okey, 1000. Ada tak yang datang sekarang ni 333? Tak ada. Ya, jangan, kalau nak turun ya biarkan turun, tak apa-apa. Kalau 1000 lah, 1/3. Ada tak 300? Oh, ni ada ni 400 lebih ni. Kira okey. Kalau macam ni kira okey, ada 400 lebih kan. Insya-Allah. Kita kalau kampung kita ada 1000, berapa orang tuan yang ada buat berjumpa, berpisah, berkasih sayang kerana ada tak 333.3.1 ada tak? Kalau kata 1000 tadi. Penduduk kampung kita berapa ramai? Ada tak 1000 yang berjaga malam? Mungkin kita tak nampak perkara itu. Mungkin yang bangun malam itu berjaga kita tak tahu. Tapi mudah-mudahan saya merayu sangat. Ya Allah, kita ya. Wahai Allah, hari ini kalaupun tak dapatlah 1/3 penduduk kampung yang ulang alik rumah masjid, yang ada cuma 1/10, ya Allah, biarlah aku ada dalam 1/10 tu. Nak 1/3 tapi dapat 1/10 kan kecil kan? Biarlah aku ada dalam 1/10. Wahai Allah, kalau penduduk kampung aku ni, ya Allah, tak dapat 1/3 untuk buat hubungan kasih sayang, biarlah aku dapat 1/10 tu, aku dalam 1/10 pun tak apalah. Wahai Allah, kalau penduduk kampung ni tak ada pun 1/3 yang bangun malam, kalau ada 1/10, biarlah aku berada dalam 1/10 pun tak apa, ya Allah. Tuan-tuan, ini kena sungguh-sungguh. Mudah-mudahan, insya-Allah saya kata kalau hari ini umat Islam balik ke pangkal jalan kepada Allah Ta'ala, ikut cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Oktober, hujung Oktober selesai. InsyaAllah, tak janji. Tapi Allah Ta'ala hendak macam itu. Apa lagi kita nak buat sekarang, tuan-tuan? Kembalilah kepada Allah dengan fitrah kita, datangi kita bersih. Macam tadi ibaratnya, kita dilahirkan bersih, kita nak balik bersih. Kalau katu datang ke rumah kita, datang dalam badan sayap, itu tentang kesian dia. Dia balik kurang sayap dia. Kita nak bisa balik menghadap Allah Ta'ala kurang. Kita tak nak. Bila kurang, Allah Ta'ala, kenapa ni jadi kurang? Kalau katu tadi, sayapnya tak ada, dia balik rumah, mak dia tanya, mana kepak kau? Tuan-tuan macam mana? Jadi tuan-tuan kasih Allah, mudah-mudahan saya ajak kita sama-sama fikirlah hari ini. Muhasabah saya, muhasabah tuan-tuan puan-puan.
Adakah saya tergolong dalam golongan orang yang Allah Ta'ala minta tadi? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri saya tentang perempuan kekuatan, iaitu kita dapat beramal, jaga sekarang 3 perkata sungguh-sungguh, doa dah sungguh-sungguh, tak ramai pun sungguh, doanya sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik musibah. Kalau tak Oktober, November, kalau tak November, Desember, kalau tak Desember 2001. Tak, saya harap-harap Oktober selesai. Tapi syaratnya apa? Syaratnya semua bangkit kembali kepada Allah, ikut fitrah, ikut apa yang Allah Ta'ala hendak, ikut cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.